Tak jumpa nak picit kat mana, nak perlahankan. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang tak pernah putus-putus. Kalaulah terputus sehari saja, seminit saja, barangkali dah mati kita ni, betul tak? Alhamdulillah, nikmat kita boleh bernafas. Masya Allah, tabarakallah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi ini. Allah rezekikan sekali lagi untuk kita berkuliah online, iaitu anjuran Surau Kerja Raya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Surau Kerja Raya. Terima kasih Daun Keladi, dan insya-Allah sentiasa ya menganjurkan program buat kami ni yang tak pernah jemu-jemu ya. Alhamdulillah. Itu juga terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita lagi ruang, peluang untuk berada pada Ramadan pada tahun ini ya. Manalah tahu kan andai kata tak ada di Ramadan tahun depan, tapi alhamdulillah tahun ini kita masih dapat bersama, dan alhamdulillah kita sudah berada pada hari yang ke-13 kan. Sekejap saja ya, maknanya bila hari ke-13 bermakna sudah hampir 2 minggu kita berpuasa pada tahun ini ya. Allahu Akbar. Harap-harap moga-moga insya-Allah setiap amal yang kita lakukan di sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Dan juga terima kasih, syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mengizinkan kita, saya katakan tadi, Allah izin kita berada dalam kuliah online ini ya, iaitu berada di taman-taman syurga ya, di mana tidak ada majlis yang lebih baik selain daripada majlis zikrullah, dan majlis ilmu adalah merupakan majlis zikrullah yang tak putus-putus ya, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana kita berada. Masya-Allah, tabarakallah ya. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua di talian online ini, apa khabar semua? Macam mana dengan Ramadan? Macam mana dengan Tarawih? Macam mana dengan Tadarus ya? Harap-harap semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik ya. Semua tidak ada masalah. Boleh buat semua ustazah, masya-Allah. Cuma satu saja, kita risau, takut Allah tidak menerimanya. Maka berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alhamdulillah, saya nampak sahabat kita daripada JKR, iaitu Hajah Junaidah, ada lebih awal lagi. Mek saya tak perasan. Sebab hari ini saya keseorangan tanpa ada Yanti sebab dia ada urusan berada di luar kawasan ya. Jadi kalau kata tak terperasan, saya minta maaf lagi pula. Untuk kuliah SKR ini, Surau Kerja Raya ni, dia minta supaya dipanjangkan kamera. So nampak habislah. Tapi orangnya nampak 2 saja dalam ni ya. Tapi tak apa, mana-mana yang boleh dibaca, yang sempat itu saya bacalah ya. Okey, saya nampak edan pada awal lagi, Rakiah pun ada ya. Kita nak ada Kemarujan, kita ada Azima ya. Saya rasa nampak tadi siapa ya. Allahu Akbar. Zanisha, okey. Masli Amira, jarak agak jauh sikit ya. Nak baca tu agak payah sikit, tapi itu tidak penting. Tapi yang kita nak bincang, yang kita nak kongsi sama-sama pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan asam garam kehidupan rumah tangga,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jadi asam garam ke jadi racun, harap-harapnya tidaklah. Saya nampak ada Rani bersama dengan kita. Alhamdulillah ada Siti S Nazira. Sorry kalau salah, minta maaf. Ada Liz Daud, tadi pun ada tapi saya tak ni saya tak sempat nak menyebut. Terima kasih semua atas sokongan yang diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapatlah, tak dapat banyak pun tak apa. Biar dia menjadi asam garam. Mana asam garam yang tak boleh elak, ya. Kita dalam masakan kita kalau tak ada garam, tak usah cakap lah bubuh bahan banyak macam mana pun. No, tak sedap sangat-sangat kan. Betul, garam, asam mesti ada. Kalau orang Kelantan ada gula sikit, betul tak Rakia? Maknanya orang Kelantan nak ada gula sikit, tak banyak. Tapi kadang-kadang banyak juga dia bubuh gula kan. Tak boleh makan kita dah. Saya memang pun, walaupun orang Kelantan, kadang-kadang tak apa ni ya. Okey. Hajah Junaidah tu kata Mek Habsah. Okey, saya nampak juga ayah daripada tadi pun dah ada. Tapi al-maklumlah ya, tak sempat nak bacanya. Dan yang nampak hanya 2 saja satu masa ya, bila kita melentang itu. Sebab ini adalah untuk mudah YouTube nanti. Tak apa kita ada list. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana dapat bersama pada pagi ini. Okey, apa yang kita untuk kita pagi ini, apa santapan kita di segi asam garam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga ya. Okey, kita ada Zanisha bersama kita. Itu semua orang yang memang dah dikira yang dah konsis istiqamah untuk mengetahui apa cerita asam garam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tu kita juga catat apa dia asam garam dalam kehidupan rumah tangga kita, manis ke, pahit ke, ataupun sekadar masin yang mencukupi dan juga masam yang mencukupi. Dia tak boleh masin sangat, tak boleh masam sangat. Kalau masin saja tak masam tak sedap, tapi mencukupi. Apa orang kata, sederhanalah. Okey, secukup rasa. Itulah Okey, saya kata silap saya nampak ada juga Zainul Majid bersama saya tadi. Dah terlepas. Kita ada Zaleha Zainal. Okey, terima kasih. Okey, asam garam yang pada pagi ini iaitu yang nombor 13 yang ada dalam kitab ini. Apa dia? Aisyah syak kepada Nabi. Itu perkara biasalah kita kan. Allahu Akbar. Suami duk telefon orang pun kita dah syak. Siapalah agaknya, betul tak? Okey, apa kata ayah? Video okey bunda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kena belajarlah sikit sebanyak kan. Ada masa Yanti pun ada kerja juga. Jadi kalau tak pandai urus sendiri masalah. Tapi ini pun dengan bantuan daripada anak saya. Dia orang hari Minggu ada semua. Tapi dah keluar belaka dah. Sebab dia kata nanti anak-anak dia orang bising. So dia orang dah keluar dah. Okey. Asam garam yang ke-13 iaitu Aisyah syak kepada Nabi. Apa yang dia syak? Okey. An Aisyah qalat. Tak apa boleh baca ya. saya minta maaf. Rasa macam nak baca tapi tak boleh nak baca ya. Okey, tak apa, saya bacakan maksud dia. Minta maaf banyak-banyak ya. Aisyah menceritakan, pernah suatu malam aku tercari-cari Nabi. Aku syak baginda pergi menemui mana-mana isteri yang tidak yang lain. Maknanya Aisyah syak mana Rasulullah pergi. Dan sebab pada malam tu giliran di rumah Aisyah, tapi Rasulullah keluar. Mana agaknya dia rasa Rasulullah pergi ke rumah isteri-isteri yang lain. Aku mencarinya. Kemudian aku kembali, lalu didapati baginda sedang rukuk ataupun sujud. Ketika itu Nabi sedang membaca, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Dia tak perasan sama ada sedang rukuk ataupun sedang sujud. Tapi bila dia balik
Dia tengok Rasulullah SAW sedang rukuk ataupun sujud. Dia tak perasan, dia kata. Jadi Rasulullah kata apa? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci mu dari segala pujian buatmu dan segala pujian buatmu. Tidak ada Tuhan disembah selainmu. Itu maknanya subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Okey. Maka aku pun berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sungguh, ketika saya berada pada satu keadaan, walhal awak berada dalam keadaan yang lain. Allah. Maksudnya, ketika Aisyah merasa syak, Aisyah keluar, sebenarnya tidak. Rasulullah sedang berada di tikar sembahyang ataupun di sejadah, di tempat rukuk dan juga sujud. Hadis ini adalah riwayat daripada Muslim. Kita pun pernah juga, suami kita mungkin duduk bilik air, tapi kita tercari-cari mana dia pergi. Kita dah syak macam-macam dah. Tambah sekali kita tahu sebelah rumah kita tu ada janda ke apa-apa ke. Contoh saja. Jangan marah pula ayah. Sorry. Haji Aziz. Jadi nak ceritanya, kita biasa dengan benda-benda macam tu. Kadang bila suami telefon, kita dah syak lain dah. Dia duduk bilik air, kita cari tak jumpa, senyap sangat ni, mesti keluar kita kata dah. Padahalnya kereta masih ada. Zaman dulu manalah ada kenderaan. Tapi nak ceritanya, begitulah keadaan. Jadi Aisyah kata apa? Maka aku pun berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sungguh, ketika saya berada pada satu keadaan, walhal awak berada dalam satu keadaan yang lain. Makna bezanya. Ketika Aisyah dalam keadaan syak, sebenarnya Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang lain, yakni sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sedang rukuk ataupun sedang sujud kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhnya pergi keadaan itu. Kita biasa. Tak usah cakap lah, saya tak Ustazah. Cakap. Betul tak Hajah Junaidah? Lebih pada tu pun lagi kita syak kan. Bila-bila kita tengok dia bilik air, keluar bilik air, apa kita kata? Apa pergi mana? Aku keluar bilik air, kau tanya juga. Sorry. Sebab keadaan kita gangguan oleh rasa cemburu yang amat sangat, sampai dia keluar bilik air pun kita rasa marah. Dan kita rasa, lama abang duduk buat apa kat bilik air? Abang bawa telefon masuk bilik air ke? Abang ada WhatsApp kepada ni ke? Allahu Akbar. Ada tak kadang-kadang sampai macam tu? Hajah Junaidah jawab, ya Ustazah. Masya Allah. Betul. Sebab sangkaan kita. Sebagaimana saya pernah cerita, orang yang bertanya pada saya. Dia cemburu suami dia dengan ada orang bekerja sama-sama dengan dia, sama-sama kerja. Jadi ada seorang perempuan tu, dia cemburu sangat dengan hamba Allah ni. Jadi bila suami dia pergi berjabat, dia telefon suami dia engage, dia telefon yang perempuan tu engage, dia kata suami dia sedang menelefon dengan perempuan tu. Cuba bayang, ramai manusia ni, takkanlah perempuan tu seorang. Dah. Kita pun pernah lagu tu kan? Pernah ada rasa dah. Kita syak, maka kita telefon pada hak satu lagi pun engage juga, telefon kat suami juga engage juga. Kalaulah kita telefon suami dia jawab, cuba bayangkan. Nak kata apa? Terkejut kita. Sorry bang, tersalah. Ingat nak telefon orang lain tadi. Boleh juga berlakon. Kalau tak boleh berlakon, abang ke? Tu dia. Kadang-kadang pernah kan benda-benda macam ni sangat simple. Tapi sebab tu dia kata asam garam. Asam kena ada, garam kena ada. Orang Kelantan, gula kena ada sikit. Jangan banyak. Kalau banyak tak sedap kan? Tapi benda yang lumrah yang ada dalam setiap diri manusia. Cuma boleh kawal ke tak boleh kawal. Tu dia. Betul tak? Saya pun kadang-kadang ada juga rasa cemburu tu. Maka saya akan bertanya. Telefon dengan siapa tadi? Lah, kenapa? Telefon tak di-engage. Ramai manusia atas dunia ni kan. Adalah tu yang dia telefon kat siapa-siapa tu. Okey. Apa kata ayat? Ada tapi masa muda-muda dulu. Tua dah tak cemburu lagi ayah sama. Alhamdulillah lah tu dia dah dapat pick up suami dia dengan macam-macam supaya tak
takkan terlepas lagi. Okey. Kamarujan macam mana? Saya terkejut tengok gambar Kamarujan. Rupanya sudah ada cucu. Ya Allah. Saya duduk tengok. Saya jumpa tu rasa macam muda sangat. Ya Allah. Kamarujan pun jawab. Betul tu sangat. Ya Allah. Kadang benda simple. Tapi kadang-kadang suami kita dapat sabar. Tak apalah. Kalau suami tak sabar, bergaduh besar kita kan. Okey. Tu nak ceritanya. Aisyah syak pada Nabi, tapi sangkaan dia tu jauh meleset sama sekali. Dia sangka Rasulullah pergi ke rumah isteri lain, sebab tu dia tak ada. Tapi rupanya Rasulullah sedang rukuk ataupun sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apa kata Eda? Tentu ada rasa syak. Wasangka cemburu dalam rumah tangga, tapi cemburu mesti diurus dengan baik. Yes, betul lah tu. Tapi kadang-kadang kita lupa kita dikuasai oleh syaitan pada masa itu. Tu yang kadang-kadang kita tak boleh tak boleh nak menilai sebenarnya suami kita ni baik ke tidak. Pernah tak dia buat benda-benda yang tidak baik? Contoh. Tapi kalau pernah buat, itu lagilah kita rasa cemburu kan? Itulah, sorry. Seterusnya asam garam yang ke-14. Dia tak panjang yang cerita asam garam yang 13 ni. Aisyah intip Nabi. Pernah tak kita ngintip ni? Takut. Tapi Aisyah intip Nabi. Sebab atas dasar rasa cemburu. Hadisnya panjang. Jadi saya baca maksudnya. Minta maaf banyak-banyak ya. Sayyidatina Aisyah berkata, mahukah aku ceritakan satu peristiwa tentang aku dan Rasulullah? Kami menjawab, sudah tentu. Nak dengar cerita tu? Aisyah berkata, pada suatu malam giliran Rasulullah di rumahku. Ketika itu baginda sudah menanggalkan pakaian, meletakkan seliparnya di sisi kaki, membentangkan kain di atas katil, lalu berbaring. Namun tidak lama kemudian, barangkali menyangka aku sudah lena. Baginda pun memakai kain selempangnya perlahan-lahan. Maksudnya kalau kita ni letak atas bahu lah kan. Pakai perlahan-lahan ni. Letak atas bahu ke selempang. Okey. Selepas itu baginda memakai selipar perlahan-lahan. Kemudian membuka pintu dan keluar. Baginda menutup semula pintu perlahan-lahan. Tu cerita dia. Masya Allah. Kita ni pun pernah lalui benda-benda lebih teruk lagi lah daripada keadaan itu. Aku pun segera menutup kepala. Buat tak sedar kan? Buat tipu-tipu tak sedar. Aku segera menutup kepala, berselubung penuh dan memakai baju, lalu bergegas mengikuti baginda sehingga sampai di Baqi'. Di perkuburan Baqi'. Setibanya di sana, baginda berdiri agak lama. Selepas itu baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebanyak 3 kali dan kemudian baginda beredar pulang. Maka aku bergegas pulang. Maknanya dia ikut Rasulullah sampai rupanya Rasulullah pergi ke perkuburan Baqi'. Bila tengok di sana, Rasulullah sedang berdoa. Dan kalau Sayyidatuna Aisyah ada di Baqi' ke? Bukan di Baqi'. Kalau saya minta maaf, terlupa tu, rasa macam ingat tapi terlupa kalau tak silap saya sorry tak berani nak cakap Tapi bila Rasulullah pergi sana, Rasulullah berdoa, pada tu dia bergegas balik Maka apabila baginda berjalan cepat, maka aku pun berjalan cepat-cepat. Ketika baginda berlari-lari anak, aku pun berlari-lari anak. Akhirnya, aku berjaya sampai dulu ke rumah. Dia boleh pintah Rasulullah. Laju dia lari. Kalau kita tak tahulah macam mana tak pernah buat macam tu. Aku pun berlari-lari anak. Akhirnya, aku berjaya sampai dulu ke rumah. Lantas aku masuk dan terus berbaring. Tidak lama kemudian, baginda masuk. Tak lama jarak di antara tu. Okey, siapa ada lagi tambahan? Air mamas. Mungkin ada rakan-rakan yang lain. Tak apa. Ini benda yang bersiri mingguan setiap minggu. So, orang yang ikuti sahaja yang dapat dapat mengikutinya. Sebab dia adalah cerita bersiri. Kisah bersiri.
Okey, kita ada Hawa Mida. Alhamdulillah. Okey, ayam. Okey. Wahai Aish. Dia panggil Aisyah. Wahai Aish. Aish. Wahai Aish. Panggilan pendek, panggilan manja. Mengapa dengan awak ni tercungap-cungap nampaknya? Hebat Rasulullah SAW kan? Okey. Aku menjawab, tidak ada apa-apa lah wahai Rasulullah. Baginda berkata, baik awak beritahu saya atau Tuhan yang maha halus lagi mengetahui akan beritahu saya sendiri. Tengok. Allahu Akbar. Masya Allah. Hebatnya. Cara macam mana Rasulullah SAW pujuk Aisyah supaya cerita keadaan sebenar. Kalau kamu tak cerita pun, nanti Allah yang akan bagi tahu. Masya Allah. Ya. Kalau kita... Orang perempuan dia tak boleh simpan rahsia lah lama-lama. Betul tak? Mestilah. Kalau suami tanya, tu cakap dah. Betul tak? Tapi hebatnya Aisyah, hebat lagi Rasulullah SAW. Kamu ceritalah wahai Aisyah apa yang telah berlaku. Kalau kamu tak nak cerita, maka nanti Allah yang maha halus, dia kata di sini, lagi maha mengetahui, maka akan beritahu saya, kata Rasulullah SAW. Sebab cerita sebelum ini ya, pada babak yang pertama, bab pertama lagi, asam garam Rasulullah SAW, ketika dia cemburu kepada Rasulullah, takut pergi minum di rumah isterinya, yang Zainab Al-Jahsy ya. Kita ingat lagi cerita tu. Dan keadaan itu, dia telah berfakat dengan seorang isteri lagi, iaitu Sofia, dan keadaan itu telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Itulah hebat-hebatnya lah para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Maknanya apa pun kalau tak dicerita pun nanti Rasulullah boleh tahu. Sebab yang akan beritahu nanti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baginda berkata, baik awak beritahu saya atau Tuhan yang maha halus lagi mengetahui atau akan beritahu saya sendiri. Aku menjawab, wahai Rasulullah, demi bapa dan ibu saya. Lalu aku pun ceritakan kepada baginda apa yang berlaku. Terus cakap aja, betul tak? Kalau kita mungkin cerita juga, tapi kona-kona kod lain dulu. Kona cerita tak betul. Tak kita nak cakap, saya mengintip abang tadi. Abang saya ingat abang pergi rumah ni. Saya mengintip abang. Takkan nak cakap terang-terang gitu, betul tak? Tak adalah, tak ada rasa entah macam mana. Teringat nak pergi kat kubur, rupanya abang ada kat sana tengah doa apa tak tahu. Contoh saya cakap begitu. Dia sebabnya kita ni barangkali mudah nak berdusta. Mudah nak berbohong sikit. Sebab kalau kata kita nak pergi mengintip dia, suami kita, macam mana dia? Confirm kena marah. Betul tak? Kau ni tak habis cemburu. Kan? Tak percaya dekat aku. Ada seorang isteri cerita, suami saya besar-besar kalau dia marah, dia panjang ke ujung tu. Kau tak percaya ke aku. Jadi orang perempuan ni kadang-kadang dia buat lagu gitu. Lagu panjang sampai 5 harakah. Sampai 6 harakah. Waladhdallin. Tu 6 harakah kan. Dia panjang. Tapi Aisyah, bila Rasulullah tanya macam tu, dia terus mengaku ya. Dia tu cerita. Kalau kita cerita juga. Tapi barangkali cerita kita kona kod lain dulu. Sebelum kita berterus terang. Nampak dia ragu tak dengan cerita kita? Kalau dia percaya, itulah ceritanya. Habislah cerita, betul tak? Tapi kalau kita tak percaya, kalau suami tak percaya, barangkali sebenarnya bang, tapi mungkin esok dah baru cakap. Dah fikir habis kena cakap juga ni. Kita pun nak tahu juga dia berdoa kat siapa? Kat isteri dia ke? Contoh, betul tak? Okey. Pada tu aku menjawab, ya, baginda berkata, kalau begitu, awaklah bayangan hitam yang saya lihat di depan tadi. Sebab dia lintas Rasulullah kan. Dia terus melintas di depan. Terus duduk dalam masuk dalam rumah. Ya Allah.
Ya, okey. Ya benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata jawab Aisyah. Mengaku terus. Allahu akbar. Itulah saya kata kalau kita kona dulu, ya. Macam mana Eda? Kona ke tidak? Mula-mula tu takut kena marah. Kona dululah maksudnya. Cerita tu bawa cerita lain dulu. Bukan cerita yang sebenarnya kita ni ke mana. Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Aisyah ikut, bukan kita lah ya. Kita ikut suami kita pergi. Mungkin kita akan bawa ke lain dululah. Kita akan bohong dulu ke. Supaya cerita kita tu tak cepat kena marah kepada suami kita. Tambah-tambah kita tahu suami kita panas barang. Dah, kan ada orang. Ada suami panas barang. Panas barang. Bukan barang ya. Baran. Saya yang salah sebut tadi. Minta maaf ya. Ada. Oh jangan. Kalau cerita macam ni. Confirm memang kena marah ya. Okey. Aku pun menjawab. Lalu baginda menepuk-nepukku, dadaku sehingga aku terasa sakit. Baginda berkata, adakah awak menyangka Allah dan Rasulnya akan curang kepada awak? Kena tempelak Jadi adakah awak rasa Allah dan Rasul akan curang kepada awak? Betul tak? Sebab Rasul ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin dia akan curang. Tak mungkin kalau kita terkena macam tu. Terduduk suami cakap macam tu. Apa kau tak percaya, kau ingat aku ni curang? Kalau dia cakap macam tu, kita nak kata apa? Betul tak? Allahu Akbar. Okey. Aku pun menjawab, apa-apa pun yang cuba dirahsiakan manusia, pasti Allah tahu juga ya. Mengaku kalah kan? Kan apa-apa pun bang. Nanti abang tahu juga. Betul tak? Sebab tu saya mengaku bang. Tak boleh nak bohong dengan abang ni. Abang ni memang ada apa kita panggil. Macam dia boleh tahu sesuatu yang kita buat di belakang dia. Okey. Lalu Rasulullah memberitahu. Sebenarnya tadi Jibril datang. Namun apabila melihat diri awak, dia pun memanggil saya perlahan-lahan sehingga awak pun tidak mendengarinya. Saya pun menjawab dengan perlahan panggilannya agar awak tidak mendengarnya. Makna Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia datang, dia tengok Aisyah sedang tidur, dia pun ajak Rasulullah keluar. Sebab takut nanti Aisyah akan terjaga ya. Dia pun memanggil saya perlahan-lahan sehingga awak pun tidak mendengarnya. Saya pun menjawab dengan perlahan panggilannya agar awak tidak mendengarnya. Tengok ya, bagaimana seorang suami yang sangat hebat. Semuanya secara perlahan sebab takut isteri terjaga. Kan? Kalau kita bangun buka lampu dulu nak pergi bilik air. Betul tak? Buka lampu. Kita ni Allah tutup lampu bang. Pedih mata ni. Ada aku kisah. Dia jawab. Habis kita perah gila dah. Tengah sedang tidur nyenyak. Tambah-tambah lagi ada orang pantang buka lampu. Pantang buka pintu bilik air. Akan tersedar kan? Itulah ya. Sorry lah saya buat contoh. Tak berlaku pada saya tu Eda. Ya, saja-saja buat contoh ya. Okey. Lalu baginda, dia tidak mahu masuk ke rumah kerana awak sudah menanggalkan pakaian. Saya pun menyangka bahawa awak sudah tidur. Jadi saya tidak mahu mengejutkan awak. Saya bimbang awak akan rasa keseorangan pula nanti. Kalau keluar rumah, tentulah kita ditinggal bersendirian saja. Tambah kalau kita duduk dua orang dah. Siapa yang duduk dua orang? Ayah, dua dah. Kalau suami tak ada, tinggal bukan tak ada meninggal lah ayah, tidak. Keluar rumah. Ya? Jadi macam mana dia nak tidur seorang kan? Sedangkan dia terpaksa keluar dalam keadaan yang terpaksa. Ada kawan mengajak keluar, ada hal yang sangat mustahak. Ataupun ada panggilan telefon daripada keluarga, takut nanti didengar oleh isteri. Kan? Jadi Rasulullah pun buat gitu keadaannya supaya isterinya tak jaga, Aisyah tak jaga. Ya? Jadi dia bimbang, takut nanti mengganggu tidur. Ya? Jadi saya tidak mahu mengejutkan awak. Saya bimbang awak akan rasa keseorangan pula nanti. Allahu Akbar. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya dia layak, memang sangat-sangat layak lah.
tak ada no komen apa dah kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tindak tanduknya adalah bersesuaian sangat-sangat. Sebab tu kita kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang sangat baik. Cuma kadang-kadang kita tidak mampu untuk nak menirunya. Sangat baik. Tapi bolehkah para suami buat macam ni? Boleh. Alhamdulillah, ya. Kalau dah dengar tu boleh buat, alhamdulillah, ya. Kalau dengar pun tak boleh buat juga, wallahu a'lam, ya. Jibril berkata pada saya, Allah memerintahkan supaya datang ke Baqi' dan memohon keampunan buat para penghuninya. Lalu aku pun berkata, apa yang patut saya ucapkan kepada mereka? Wahai Rasulullah, ya. Lalu aku pun berkata, apa yang patut saya ucapkan kepada mereka? Wahai Rasulullah, ya. Okey, Nabi menjawab, ucapkan salam sejahtera buat penghuni di sini, baik orang mukmin dan muslimin. Sorry ya, saya rasa Aisyah dah tanya ni. Ya, bila dia cerita tentang bagaimana kenapa dia keluar tu, kenapa Jibril dah panggil keluar, kenapa dan sebagainya. Jadi Aisyah pula bertanya. Lalu aku pun berkata, apa yang patut saya ucapkan kepada mereka, wahai Rasulullah? Nak aku nak buat apa? Macam mana nak ucapkan? Aisyah tanya. Nabi menjawab, ucapkan salam sejahtera buat penghuni di sini, baik orang mukmin dan muslim. Semoga Allah mengasihi orang yang telah mendahului kami dan orang yang kemudian. Dan kami insya-Allah pasti akan menyusul kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Maknanya bila kita ke kubur, kita boleh ucapkan perkataan ini. Ucapan salam sejahtera buat penghuni di dalam kubur ni, baik orang mukmin dan muslim. Semoga Allah mengasihi orang yang telah mendahului kami dan orang yang kemudian, dan kami insya-Allah pasti akan menyusul kalian semua. Berani nak kata gitu? Allahu Akbar. Saya rasa dia tak naik dah nama tu, macam tersangkut ke ataupun apa. Selalu yang ditekan ini, saya minta maaf kan. Tak mahu dia. Tak apa, nanti terbalik lagi susah saya. Tak payahlah. Tak ada orang kat rumah ni. Saya seorang saja. Kalau terbalik saya nak panggil siapa? Panggil Yanti jauh di sana, ya. Okey. Okey, dia ada tersangkut, dia tak naik atas, ya. Sedangkan tengok orang pun dah agak ramai sikit. Okey, alhamdulillah, ya. Saya setakat nama Nurhawati saja. Ada nampak Siti Haslina, ya. Okey, tak apa. Kita pergi kepada catatan. Usah mudah kejutkan pasangan yang sedang tidur. Itu sebagai pengajaran buat kita, ya. Khususnya bagi suami ke, bagi isteri ke, jangan mudah kalau pasangan telah tidur, ya. Tambah dia sedang tidur tidur nyenyak, tidur lena, ya. Sebab ada isteri payah sangat nak tidur bila dia bangun. Ada orang, ada suami bila dijaga susah dia nak tidur, ya. Jadi jangan kejutkan pasangan yang sedang tidur, sekalipun kita sangat memerlukan pada masa tu, ya, nak cerita apa-apa, ya. Tapi kita ni kalau ada hal cerita, suami tidur pun kejut lagi, ya, suruh dia bangun, ceritakan. Contohnya kalau suami katalah, ya, dia ada nak cerita, tapi bagilah abang tidur dulu. Kita pun lambatnya bangun nak dengar cerita sangat. Dia celik mata. Abang dah bangun? Abang boleh cerita kat saya, bang? Allahu Akbar. Sabarlah dulu. Itulah kadang-kadang, ya. Kita. Tapi dia kata di sini, usah mudah kejutkan pasangan yang sedang tidur. Jangan kejut pasangan yang sedang lena tidur. Subhanallah. Akhlak Rasulullah. Baginda begitu cakna perasaan isteri hatta ketika sedang tidur. Pakai pakaian, kenakan selipar, buka dan tutup pintu, semuanya Nabi lakukan perlahan-lahan. Baginda tidak mahu sengaja mengganggu Sayyidatina Aisyah yang sedang tidur. Baginda juga tidak mahu meresahkan emosi beliau andai terjaga kelak.
pertimbangan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita renung-renung balik mas kita buat macam mana dak. Kalau pasangan tidur, kalau ada hal kita mesti kejut punya, betul tak? Tapi dah tua-tua ni, macam ayah kata dah tua ni, itu muda dulu. Sekarang dah tua ni, tak ada dah perangai tak elok tu. Alhamdulillah, sama juga ya. Saya tahu Junaidah pun muda pada saya, tapi masuk golongan lama jugalah. Eda ni saya tak pasti, tapi rasanya sepertengahan kot. Tapi kalau Rokia, lebih kurang saya sikit, muda pada saya sikit, adik pada saya. Boy, pandai tahu umur-umur orang pula dah. Tak apa, saja ya. Saja-saja ya. Okey. Berikan penjelasan agar hilang syak wasangka ya. Okey. Memberikan penjelasan segera demi menghapuskan syak wasangka buruk juga sunnah Nabi. Maknanya kita ni beritahu dengan cara betul supaya hilang syak wasangka pasangan terhadap kita. Itu juga adalah sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi, apa yang Nabi buat sejak daripada bangun tidur sampailah kepada Nabi tidur semula. Maknanya antaranya sunnah Nabi ni dia kita kita menjelaskan atas apa syak wasangka kita tu supaya tidak timbul keraguan ya. Memberikan penjelasan segera demi menghapuskan syak wasangka buruk juga sunnah Nabi. Saya mengamati perkara ini konsisten dilakukan Nabi. Dalam peristiwa lain, Nabi pernah memanggil semula sahabat untuk memberikan penjelasan bahawa wanita yang dilihat oleh mereka sedang berjalan-jalan Nabi dalam kegelapan ialah isteri Nabi sendiri. Nabi tidak membiarkan orang lain terperangkap dengan sangkaan buruk yang memberi ruang kepada syaitan. Yang kita buat tuduhan-tuduhan ni sebenarnya memberi ruang kepada syaitan. Syaitan suka sangat kalau kita ada syak wasangka ya. Syaitan memang suka sangat. Dia sengaja biar kita ada syak wasangka. Mula-mula percaya dah. Lepas tu, mana boleh. Ataupun kita dengar berita-berita kan. Mana boleh. Mesti kena tanya ni. Tak boleh kalau tak tanya. Tanya buat persidangan tergempar pula lagi tu. Amboi. Tanya pula depan anak-anak pula. Suami serba salah nak mengaku kan. Ada. Jangan mudah kejutkan pasangan. Okey. Komen daripada siapa tak pasti ya. Sebab dia tak bergerak dah. Dia berhenti setakat Eda dan Nurhawati. Tak gerak-gerak apa sudah dah. Kalau ada Yanti, dia tekan benda. Tapi saya tak berani. Saya takut handphone saya terbalik ke belakang. Tengok benda lain pula. Ya? Tak apa kan? Setakat apa yang adalah seadanya. Ada-ada je lah. Kalau Yanti tak ada. Allahu Akbar. Rasanya dah nak buat secantik mungkin dah. Allahu Akbar. Tak apalah ya. Kita manusia kan. Ada kekurangan, ada kelemahan. Maafkan saya. Saya tengok ramai dan bergantung di atas talian. Allahu Akbar. Ada yang saya kenal nama. Tengok baju tudung. Tengok ni ya. Tak apa. Itu tak penting ya. Okey. Cuma yang ni dah tak bergerak dah. Kalau ada soalan pun dah tak boleh tanya dah. Sebab dia dah tak bergerak dah. Okey. Seterusnya, maka begitulah hendaknya sikap kita dalam berumah tangga. Ringankan mulut memberitahu pasangan alasan di sebalik tindakan. Bukan lagi apabila ditanya, abang ke mana lewat ini? Lalu dijawab, adalah. Kau tak perlu tahu. Maknanya sekiranya ditanya, maka jawablah secara berterus terang. Jangan jawab, adalah. Contoh dia kata di sini. Ringankan mulut memberitahu pasangan alasan di sebalik tindakan. Bukan lagi apabila ditanya, abang ke mana lewat ini? Lalu jawab, adalah. Ikut suka akulah. Apa kau kisah aku? Ikut aku nak buat apa? Betul tak? Bahasa kasar ya. Saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini, ada orang suka berbahasa aku, engkau dengan isteri dia. Ya? Atas alasan, dia kata kita bercakap dengan Allah pun, kita guna bahasa engkau. Kita guna bahasa aku. Ya? Kita tak guna bahasa saya dan awak. Ya? Jadi dia kata, bolehlah guna perkataan itu. Jadi saya pun terdiam Ustazah. Tapi kalau di hadapan mak saya Ustazah, saya rasa malu sangat. Sebab mak saya sangat
Perlahan bercakap. Tak ada mengguna bahasa aku, bahasa engkau. Tapi apa nak buat Ustazah? Kena terima jugalah. Sebab itu adalah suami saya Ustazah. Terima pasangan seadanya. Gitulah keadaannya. Okey. Tidak mengapa selidik pasangan. Penulis ni kata boleh selidik. Pada hari ini ragamnya mungkin berlainan namun tetap sama. Antaranya pasangan curi baca mesej dalam telefon. Ada pernah buat dah sahabat-sahabat kita di talian ni. Curi baca mesej suami sedang tidur. Ataupun tinggal ke bilik air. Biasa. Saya dak lah. Betul tak? Sekali aja saya curi tengok. Kantoi Ada sekali saya curi tengok. Allahu Akbar. Meninggal dah suami saya kan. Dia tidur. Masuk mesej. Dulu tak ada WhatsApp kan. Masuk mesej. Saya buka. Dia kata, abang kenapa tak jawab telefon? Allah berderau darah saya. Dia tulis, abang kenapa tak jawab telefon? Allah merajuk saya. Ya Allah. Dia bangun tidur. Saya dah masam muka dah. Lepas tu, kenapa masam? Ada apa-apa dengan orang lain ke? Dia bercakap. Siapa ni yang panggil abang-abang ni? La ilaha illallah. Patutlah muka dia masam, dia kata. Dah gerak dah. Ada Nur Hayati Hassan. Okey. Nur Hayati Bangi pun ada tadi. Saya tak sempat nak baca. Tapi bergerak pun slow. Orang pun tak ramai. Tak apa. Tak ada hal lah. Okey. Maknanya, saya dah masa lama dah. Orang kata dah kira hampir-hampir bergaduh dah benda macam tu. Dia pun cakap, apa? Kenapa? Dia pun cakap. Kita ni, ada apa? Ada hubungan dengan orang ke? Sampai panggil abang-abang ni. Saya kata. Abang mana? Dalam telefon tu? WhatsApp, mesej tu? Dia pun cakap, ya Allah, ini nak cerita. Ini budak yang bekerja di kedai Dobi. Dia nak bagi tahu, baju dah siap dah di kedai Dobi. Suruh pergi ambil. Lepas tu dia kata, abang kenapa tak jawab telefon? Kita ni cemburu habis dah mendidih dah darahnya sampai naik kepala dah. Ya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tak adalah pada kita lagi macam tu ya. Kita dah tua ni tak ada dah. Saya pun lagi tak ada lah. Tuannya dah tak ada ya. Kita ada Umi Akasyah. Okey, kita ada Hajah Junaidah. Dah ada tapi dia dah mula naik. Dia tak ada jam lagi dah. Alhamdulillah, syukur mudah-mudahan lah. Adalah saya nampak punya tu ya. Jadi maknanya boleh selidik tapi kena ni lah ya. Macam kata contoh di sini, antaranya pasangan curi baca mesej dalam telefon. Tidak mengapa hal ini sebagaimana dilakukan Sayyidatina Aisyah. Jika tidak boleh, tentu Nabi menjelaskan hukum larangannya dalam peristiwa ini. Jangan balik bergaduh pula dah. Jangan balik nanti ataupun ada kat rumah nanti mentang-mentang benar boleh diberi kebenaran kepada kita sebagai alasan suami kata, siapa suruh baca? Siapa suruh baca WhatsApp aku? Yang kau pandai-pandai tu kenapa? Betul tak? Cerita Nabi pun boleh. Aisyah pun selidik Nabi tapi Nabi tak marah. Nabi tak kata haram pun. Boy, pandai kau menjawab sejak dengar ceramah ustazah ni. Ya. Asam garam Rasulullah SAW. Bukan begitu ya. Bukan begitu nak ceritanya dah. Tapi kita bukan tak boleh. Tapi jangan serang bertubi-tubi. Ya, selidik boleh. Tak apa. Tengok handphone, tengok WhatsApp dia sekali cekala. Jangan selalu. Ya. Sebab kita pun kalau suami tengok dalam tengok handphone kita, dia baca WhatsApp kita, boleh ke rasanya? Tak rasa ni ke? Kita bukanlah ada benda tak elok tentang kita ada hubungan dengan orang lain. Tidak, bukan yang tu. Tapi kita ni kan, kawan-kawan ni, rakan-rakan FB kadang-kadang cayang. Betul tak? Perkataan sayang tu biasa je. Memanglah perempuan. Betul tak? Tapi nak ceritanya, kalau kata perkataan abang tu, sudah perkara biasa dah. Kita berbahasakan pada orang yang jauh lebih tua daripada kita kan? Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang syaitan ni dia balut kita, dia ulik lagi supaya cerita ni lagi menarik. Dia sambung pula dengan patutlah dulu. Patutlah dia sembunyi sangat bila orang telefon dia lari jauh. Patut. Memang patut pun. Allahu Akbar ya. Kadang-kadang macam ya ustazah cerita ni. Yalah,
Saya tak, yelah, saya tak pernah, tak adalah sampai macam tu, ya. Tetapi sebelum dia bagi penjelasan tu, serang juga dululah, kan. Tapi lah nanti kata, boleh, tidak ada salahnya. Tapi, dia kata di sini, boleh kita baca WhatsApp, boleh kita baca mesej lagi masa dia mulai buku ni, tak ada WhatsApp lagi. Boleh baca WhatsApp, boleh. Tapi, kalau benda ni dilarang oleh Rasulullah SAW, benda ni haram, sudah tentu, ya. Sudah tentu, maknanya Aisyah telah ditegur oleh Rasulullah SAW mengatakan perkara ini haram, tak boleh, ya. Okey. Dia kata di sini, jadi usahlah isu mengkuri dan menyelidiki pasangan seumpama menjadi sebab besar berperang dalam rumah. Mengapa awak baca mesej saya tanpa minta izin? Kan? Ada tak? Ada. Ya? Isteri kata kepada suami, kenapa abang baca mesej saya tanpa minta izin? Saya ragu dengan awak. Saya perlukan penjelasan, sebab tu saya baca. Salah ke? Kan? Tu okeylah. Betul tak? Kita marah dia baca. Tapi kita pun baca juga. Dia tak tahu saya baca, Ustazah. Sama lah, tahu tak tahu pun. Dari segi hukum, tak boleh baca. Bolehlah baca. Tapi sekiranya ada keperluan saja. Tak ada keperluan, tak payahlah. Sakit kepala, tahu tak? Tak pasal-pasal bawa masalah dalam rumah. Orang Kelantan kata, bawa reba masuk dalam rumah. Tak payah. Ya? Janganlah kita rasa, kalau rasa perlu baca je lah. Kalau tak perlu, tak payah. Ya? Kadang-kadang ada juga yang ada, dia pakai tak boleh buka handphone dia. Lagi kita marah, betul tak? Tapi kalau boleh buka pun, janganlah semua kita buka. Panggilan telefon pun kalau boleh. Saya tengok dulu yang panggil tu siapa. Kalau kena keluarga, kita angkatlah, cakaplah sedang semayang, kan? Sebab saya pernah ingat lah, ya, zaman-zaman kerja dulu. Lama dah. Dah 11 tahun, dah 10 tahun dah bersara, ya. Okey. Ayah kata apa? Betul sangat. Kona dulu. Takut. Sebab takut yang kona tu. Betul tak? Okey. Ingat kerja dululah. Masa tu ada handphone tapi tak famous sangat lah. Bila kita bilik pejabat ni lah, pegawai-pegawai cabut ni tak duduk lah dalam bilik besar, kan? Duduk dalam bilik yang ada hadang petition aja. Jadi bila bunyi telefon, saya duduk. Bukan telefon saya, telefon orang sebelah. Duduk bunyi sangat, berhenti, bunyi lagi. Saya pun siang pula, sebabnya yang ustaz ni tengah duduk solat dekat meja, dekat dia punya tu. Jadi saya duduk intai, tengok. Ustaz tak sudah lagi solat. Bunyi lagi telefon. Ustaz tak sudah lagi solat. Bunyi lagi telefon. Saya pun pergi angkat. Hello. Dia kata, Allah. Siapa ni? Pandai-pandai jawab telefon ustaz. Saya Ustazah Zawiyah. Kata, kesian kau ustaz duduk semayang tak khusyuk. Sebab tu saya angkat. Saya kata, dah. Dia pun kata, oh sorry. Ingatkan siapa tadi? Kenapa? Dalam pejabat ingatkan siapa? Betul tak? Keadaan. Ya? Kadang-kadang kita, fikiran kita dah dikuasai oleh cemburu. Yang amat sangat. Jadi kita tak selidik dulu. Kalau bentang orang perempuan angkat, kita terus serang marah. Sebab dalam pejabat bahagian gitu, maknanya ada ustaz dengan ustazah je pun. Betul tak? Tak payahlah kita nak cemburu-cemburu sangat. Ataupun dicemburu dengan kerani. Wallahu'alam. Habis cerita. Meninggal dah ustaz tu. Wallahu'akbar. Tapi nak ceritanya, tak bolehlah kita benda-benda macam tu. Bukan tak boleh kita nak siasat. Tapi dalam arti kata, biarlah. Janganlah sampai terus menyerang lah. Ini tak boleh. Okey. Nabi pukul isteri. Ini bukan jawapan. Tapi ada tanda soal. Sayyidatina Aisyah berkata, maka baginda menepuk dadaku sehingga aku merasa sakit. Mungkin ada orang beranggapan bahawa Nabi juga pernah memukul isteri. Dalilnya hadis ini. Maka kita jelaskan bahawa tidak benar tanggapan ini. Lafaz asalnya ialah falahadani fi sadri lahdatan auja'tani. Auja'atni. Kita jangan jumpa perkataan yang agak sukar. Perkataan lahada boleh diterjemahkan kepada beberapa maksud, antaranya pukul, tepuk dan tekan. Jelas sekali, Nabi tidak memukul Sayyidatina Aisyah,
baik sama ada kerana marah atau kerana hendak mendidik. Nabi hanya menepuk sedikit di atas dada beliau. Rasa sakit yang diberitahu Sayyidatina Aisyah. Maknanya tidak berlakulah pukul. Saya baca lagi sikit lagi. Masa pun ada lagi masa, insyaAllah. Okey. Mengisyaratkan bahawa pukulan atau tepukan itu ada tujuan tertentu. Tepukan itu boleh kita sifatkan sebagai tindakan untuk menyedarkan atau membuatkan seseorang memberi perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Mungkin dalam keadaan kita duduk tak perasan, suami kita tepuk kita dah. Dia nak suruh kita beri perhatian kepada dia yang dia nak cakap tu. Okey, dia kata di sini. Tak ada apa disampaikan. Tepat sekali, sejurus selepas menepuk dada Aisyah, Nabi pun bersabda, adakah kamu menyangka Allah dan Rasulnya akan curang kepadamu? Penting kenyataan yang Nabi sampaikan itu. Sebab dia nak suruh Aisyah beri perhatian. Sebab tu dia tepuk di dada. Tepuk, bukan pukul. Tepuk di dada. Dia kata, Nabi bersabda, adakah kamu menyangka Allah dan Rasulnya akan curang kepadamu? Penting kenyataan Nabi sampaikan ini. Allahu Akbar. Yang mula-mula yang kita baca, asam garam yang ke-13 itu. Yang Aisyah syak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jika betul Nabi memukul kerana marah, sudah tentu banyak kali Aisyah dipukul. Bukan sekali dua beliau menunjukkan kecemburuannya. Bahkan ketika beliau memecahkan pinggang madunya, Nabi tidak memukulnya. Maknanya kalau Nabi dia jenis kaki pukul, hak tu lagi marah sebab di hadapan para sahabat, kan? Kita dah baca hadis itu, asam garam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca dah, dan kita macam mana keadaan Rasulullah SAW tak marah. Bahkan Rasulullah ambil kaca-kaca tu, Rasulullah sambung balik. Lepas tu letak semula, kan? Cuma dia cakap, kalau kena ganti. Kalau pecah gelas, ganti gelas. Pecah cawan, ganti cawan. Pecah pinggan, kena ganti dengan pinggan. Dia hanya bagi isyarat supaya Aisyah mengganti balik pinggan yang telah dipecahkan kerana cemburu. Siapa yang bawa kuih ni? Cemburu dengan tuang yang buat kuih tu. Okey. Jika betul Nabi memukul kerana marah, pasti tidak berlaku sesi pengajian lewat malam ketika itu. Kemungkinan Sayyidatina Aisyah berendam air mata walaupun tidak sakit mana. Tetapi hati sangat terasa dimarahi suami. Sebaliknya apa yang berlaku selepas itu, Sayyidatina Aisyah minta Nabi mengajarinya pula. Maknanya peristiwa itu berlaku kalau dipukul, sudah tentulah Aisyah dah menangis. Walaupun tak sakit hati. Kan? Kita ni kadang-kadang sakit hati tu yang lebih besar lagi daripada sakit yang kena pukul. Kenapa nangis lama? Sikit je pukul, cubit tak ada pun. Pegang aja. Sakit hati. Mana sakit hati tu lebih besar lagi daripada sakit kena pukul. Okey, kita ada Lia Daud. Okey, kita ada Hajar Junaidah, Eda. Okey. Tak apa dah, kita dah nak habis dah. Dah mula gerak sikit. Nak gerak macam mana, lain sangkut. Betul Hajar, Di rumah saya ke ataupun ataupun di rumah Jun saja ataupun Eda pun sama. Rakiah macam mana? Lain tu. Ayah, okey kot. Ayah dia duduk Bandar Baru Bangi. Tak pernah pergi pun. Saja je. Okey. Alang-alang menyentuh tentang memukul, suami memang boleh memukul isteri dalam Islam. Memukul untuk mendidik, Allah sendiri mengisytiharkan. Yes, betul. Boleh. Tapi pukulan yang tidak berbahaya sama sekali. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan durhaka, naklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pukullah mereka di tempat tidur. Pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan jika mereka masih degil, pukullah mereka. Surah An-Nisa, ayat yang ke-34 yang telah kita lalu pun. Boleh pukul, tapi pukulan yang boleh memberi pengajaran. Bagaimanapun, tidak semestinya apa yang diperuntukkan syarak akan diamalkan sewenang-wenangnya. Rasulullah sendiri tidak pernah menggunakan peruntukan hukum memukul isteri untuk mendidik ini. Apapun
kata penulis mengakhiri catatan dia sebelum masuk pada asam garam yang ke-15, maknanya boleh pukul. Dan memang pun Allah memberi keizinan sekiranya berlaku keadaan pertama nasihat tak dengar, tinggal tempat tidur pun tak dengar, maka pukullah. Ya? Tapi kebenaran ini bukanlah bermaknanya boleh berpukul sewenang-wenangnya ikut suka. Ya? Ambil kayu golf pukul, ya? Ataupun ambil batang penyapu pukul. Tidak ada dalam Islam bentuk pukulan yang macam itu, iaitu nak mencederakan pasangan. Ya? Jadi dia kata, boleh kita buat tapi tidak semestinya dalam hidup ni mesti pukul ke? Tidak. Ya? Kalau dia dah baik, Allah kata, tak apalah, cukuplah. Maknanya, setakat tu je, tak payah nak tambah lagi. Kalau dah nasihat dia baik, sudah. Tak payah pergi kepada tindakan yang kedua. Kalau tindakan yang kedua dah diambil, dia dah mula baik semula, datang pada kamu, maka tak perlu ambil tindakan yang ketiga. Bukan ambil tindakan ketiga dulu, barulah pergi nasihat. Tak apa, tak boleh lagu tu. Ya? Nasihat dulu, nasihat dulu. Tak dengar juga, barulah boleh tinggal tempat tidur. Tak dengar juga, barulah boleh pukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Ya? Okey. Dia kata, bagaimanapun tidak semestinya apa yang diperuntukkan syarak akan diamalkan sewenang-wenang. Boleh guna semua. Mentah-mentah ada salah sikit, pukul dulu. Ya? Rasulullah sendiri tidak pernah menggunakan peruntukan hukum memukul isteri untuk mendidik ini. Ya? Sebab tu Rasulullah pernah kata, siang kamu pukul, malam kamu gauli. Makna Rasulullah marah kepada suami yang suka pukul bini, siang pukul, malam tidur sekali. Maksudnya gitulah. Ya? Siang kamu pukul, malam kamu gauli isteri kamu balik. Jadi Rasulullah marah dalam keadaan macam ni. Maka sudah tentulah Nabi tak akan pukul isteri walau dia marah macam mana pun. Ya? Sebab kalau kita tengok peristiwa-peristiwa ini, kalau nak suruh Nabi marah, memang dah lama dah Nabi marah kepada Aisyah. Ya? Okey. Walhal Nabi melalui banyak situasi yang membolehkan baginda melakukannya. Antaranya babak kali ini, jika mahu, Nabi boleh memukul untuk mendidik Aisyah yang keluar rumah malam seorang diri tanpa izin. Yes. Kan? Maknanya boleh. Rasulullah marah, menengking-nengking, terus cakap kau nusyus. Kan orang sekarang kan kalau isteri keluar rumah dia terus panggil nusyus. Kan? Mudah, senang aja. Mana Rasulullah apatah lagi kalau dia nak cakap, dia boleh cakap macam tu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Ya. Dah keluar rumah, malam lagi, seorang lagi pergi. Kalau pergi berdua, tak apa juga. Dah. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya memberitahu bagaimana akhlak yang terpuji, yang telah dimiliki oleh, yang memang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat hebat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tirulah. Apa yang ada pada Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik buat kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Bagi orang-orang muda, jadi please cubalah perhatikan, ambillah mana-mana yang kita rasa sangat baik, sangat perlu buat kita ya. Saya nampak list Daud, saya nampak list Syak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak adalah bergerak sikit ya. Barangkali masalah talian internet ke, wallahualam, saya tak pasti ya. Apapun, kita dah melangkaui masa. Saya pun ambil kesempatan sekali lagi ucapkan terima kasih kerana bersama saya walaupun kita tak ramai, tapi memanglah yang ni dah memang kuliah mingguan, bukan bulanan, tahu tak? Jadi nak mengikuti satu persatu itu bukan satu benda yang mudah ya. Lebih lagi di bulan Ramadan, hari Ahad, maklumkanlah ya. Mungkin ada perkara-perkara perlu yang kita nak buat ataupun ada kuliah yang bertindih. Fatimah bagi tahu kat saya, dia nak pergi pasar, dia minta izin dulu. Sorry lah Fatimah, saya istihad dalam ni ya. Sebab tu nama Fatimah tak nampak ya, sebab dia nak pergi pasar, banyak barang-barang dapur yang dah habis ya. Asyik duduk kuliah aja, tak ada benda nak dimakannya ya. Allahu akbar ya. Okey, muslimin muslimat semua, terima kasih daun keladi, insya-Allah kita bakal bertemu lagi kalau panjang umur minggu depan untuk asam garam yang ke-15 ya. Insya-Allah. Walaupun muslimin muslimat semua, petang ni ada lagi satu kuliah saya, iaitu anjuran daripada matang pagar hadis kursi.
Lama kita tak berjaya diskusi ya, sibuk dengan kuliah lain ya, pergi ke masjid surau dan juga sibuk dengan kuliah Ramadan dan sebagainya ya. InsyaAllah petang ni kita berkuliah online juga, anjuran daripada Matan Pagar. InsyaAllah muslimin-muslimat semua ya. Tolong-tolong keluar, orang Kelantan kata tolong panggil ya, dan tolong share-sharekan. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita buat ini juga adalah sebagai ibadah yang dicatatkan sebagai pahala buat kita ya. Apatah lagi kalau yang apa kita bagi tahu, orang tu buat, dia dengar apa yang saya cakap ataupun siapa-siapa cakap, dan insya-Allah sedikit sebanyak pahala kebaikan itu sampai juga kepada kita muslimin muslimat semua insya-Allah ya. Akhir kata, terima kasih Daun Keladi sekali lagi, minta maaf atas salah silap. Selamat meneruskan beribadat di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam yang terakhir ini ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat Lailatul Qadar insya-Allah muslimin muslimat semua ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.